Alhamdulillah, pertamanya sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat dipertemukan sama-sama dalam majlis Khatam Quran 2020 dan juga sambutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi moga-moga kehadiran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Juga yang berusaha pengurusi majlis tadi, begitu juga ketua kampung dan begitu juga kepada pihak penganjur pada pagi ini. Pertama sekali saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi untuk menjemput saya dalam program pada pagi ini. Cuma saya ingin perbetulkan sedikit dari pengurusi sebut. Pertama sekali nama tu pun dah salah dah sebut tu. Jadi nak kena sebut betul-betul sebab dia kata tak kenal tak cinta. Jadi kena nama kena sebut betul. Nama saya Ustaz Muhammad Rozali Benjamin. Ustaz Muhammad Rozali Benjamin itu yang orang tua saya beritahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan mengajar kitab Taurat, bukan mengajar kitab Taurat, kitab Taurat. Tadi bunyi macam Taurat, bunyinya itu lain aja bunyi. Kan? Kitab Taurat. Kitab Taurat ni maksudnya kitab-kitab yang diajar oleh ulama-ulama di pondok-pondok dan di madrasah-madrasah. Sebenarnya isi kandungannya itu serupa je, cuma kaedah ataupun penulisannya berbeza itu je. Kan? Jadi semua sumbernya itu berasaskan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi saya mengajar selain daripada apa yang disebut tadi itu, termasuklah kitab-kitab Taurat itu. Saya mengajar bab itu. Baik, juga saya berasal daripada kampung Melayu Raya Sekamat dulu. Kita satu negeri, cuma lain daerah. Saya Sekamat duduk kat bukit, tuan-tuan. Batu Pahat ni saya tengok duduk landai aja. Duduk pula sebelah minyak buku, tuan-tuan. Semua sebelah laut. Silat-silat banjir. Tapi Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam program Masya Ilmu ini. Baik, para hadirin muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya akan ambil serengkas masa yang mungkin, tetapi untuk ajak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita menyoroti satu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, majlis kita pada pagi ini sekitar kepada program Khatam Quran. Jadi apa yang saya nak sebut ibu-ibu, kalau kita lihat bahawa dalam sejarah Nabi SAW ada memberi peringatan kepada kita. Ya, dalam bab nama belajar ni, kalau saya sendiri sebagai mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran yang mengasaskan Madrasah Tahfiz Al-Quran dah lebih kurang 15 tahun. Bermakna dalam program saya sendiri mendidik anak-anak dalam belajar Quran ni, saya telah menghasilkan produk daripada madrasah saya sendiri. Ya, telah menghasilkan produk selama 15 tahun. Sehinggalah kepada hari ini. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada kita pada pagi ini dalam program ini, saya nak sebutkan pertama sekali ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Nabi SAW memberi pesan kepada kita. Nabi kata Ahlul Quran Ahlullah wa khassah. Ahli Quran ini adalah ahli Allah dan orang yang istimewa di sisinya. Orang yang ahli Quran ni adalah orang yang ahli Allah, kata Nabi, dan orang yang istimewa di sisinya. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Jadi maknanya kita kena faham bahawa Allah sendiri mengakui bahawa orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Bila kita melihat bahawa daripada sudut Islam, sumber ilmu yang paling utama disebut oleh Nabi ada dua. Ada dua sumber ilmu yang paling utama. Yang ini kita kena faham dan kita kena faham sungguh-sungguh. Apa dia dua tu? Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasul.
Aku tinggalkan selepas pada mati aku, kata Nabi, dua perkara, yang mana dua perkara ini tidak akan siapa-siapa boleh sesat apabila berpegang kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Ini dua sumber yang disebut oleh Nabi sebagai sumber ilmu di mana-mana juga kalau dia berkait dengan Islam. Kalau dia berkait dengan Islam, dua sumber ni, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan kita. Itu yang pertama. Kemudian Nabi kata, macam anak-anak kita ni, yang kecil-kecil ni, ibu-ibu bapa sekalian, apa benda pertama sekali yang perlu kita ajar pada dia? Ni saya kongsi untuk tazkirah pada pagi ni lah. Walaupun disebut tu ceramah maulid tu kan, tapi tazkirah macam ni, saya merasakan bila saya tengok situasi ni, situasi dalam bentuk pendidikan, jadi saya lebih utamakan kepada macam mana proses kita ini dalam mendidik anak-anak kita. Saya nak sebutkan Nabi SAW sebut, anak-anak yang kecil ni, dia kena ajar 3 perkara dulu. Jangan ajar benda lain kecuali 3. Nabi kata, adibu auladakum bisalasi kisah. Kamu kena didik anak-anak kamu itu 3 perkara. Ni 3 perkara ni asas basic yang mesti semua tahu. Kalau yang lain tak tahu tak apa, yang ini mesti. Apa dia? Pertama, ma'rifatullah. Kita kena kenalkan anak-anak kita tu kenal Allah Ta'ala. Itu nombor 1. Kenalkan Allah Ta'ala anak kita. Tak payah kenalkan ni handset ni, tak payah. Tak kenal pun dia reti. Tak diajar pun dia reti. Betul lebih ibu Handset ni cikgunya tak ada, kelasnya tak ada, syllabus tak ada, modul tak ada, tapi bila kita beli, pandai dia. Betul lebih ibu? Quran ni pula, kalau kita kasihkan Quran, kita panggilkan ustaz, kita kasihkan kelas, masa 5 tahun belum tentu lagi. Tapi handset ni 15 minit sekejap aja boleh belajar. Ustaznya tak ada, kitabnya tak ada, katalognya tak ada, tapi senang belajar. Tapi Al-Quran 5 tahun belum tentu lagi. Jadi apa yang saya nak sebutkan, kata Nabi, anak-anak yang kecil ini, dia kata nombor 1, ma'rifatullah, kena kenalkan dengan Allah. 1. Nombor 2, wa ma'rifatul rasul, kena kenalkan dengan Rasul. Ni 2 benda wajib. Anak kita kena kenalkan Allah, kena kenalkan Rasul. Kalau kita tak kenalkan Allah, tak kenalkan Rasul, umur 40-50 tahun belum tentu dia kenal Allah dan Rasul. Sebab tu kecil-kecil dia kena kenalkan Allah dan Rasul. Memang bila kita tengok, bila kita mengajar anak tentang Allah Rasul, kecil-kecil dia tak faham. Sebab tu antara kaedah yang biasanya orang ajar, dia suruh apal sifat Allah dulu, dilagukan. Apal nama-nama Rasul, dilagukan. Saya kalau tanya pada ibu-ibu, garanti kalau ibu-ibu ngapal Asma'ul Husna, sifat 20, confirm tak apa. Ingat lagi lagunya. Kalau budak-budak ni memang akan ingat, tapi mak bapaknya belum tentu lagi. Kan? Belajarnya memang belajar, ingatnya belum tentu. Jadi kita ni sebagai Islam, kata Nabi, asas pelajar-pelajar, budak-budak, anak-anak siapa sekalipun, dia anak orang biasa ke, anak Tok Imam, anak Pak Bilal, anak ulama ke, pertama dia kena kenal Allah, nombor 2 kena kenal Rasul, nombor 3 yang disebut Nabi, wa qiraatul Quran, kena baca Quran. Ni 3 benda diajarkan kepada mana-mana anak orang Islam di mana-mana juga berada. Kenal Allah, kenal Rasul, dan qiraatul Quran, baca Quran. Ya, baca Quran. Hari ini nak tengok anak-anak baca Quran, dekat sekolah memang baca, dekat surau memang baca, dekat rumah. Nak tengok anak baca Quran dekat rumah ni, banding dengan pegang handset, agak-agak ibu-ibu mana lebih dia pegang? Boleh jawab sendiri. Boleh buat sendiri. Saya nak sebutkan ini sebenarnya bala pada akhir zaman. Saya nak sebut pada ibu-ibu, ini adalah bala pada akhir zaman. Sungguh. Sebab itu kita cukup bimbang pada akhir zaman. Kita ni, bapa-bapa dan ibu-ibu, dan termasuk saya, kalaulah kita misalkan bahawa zaman kita ini banding dengan tahun hijrah 1444 Hijrah, kita ni sekarang,
Artinya kalau kita buat misal, kita ni berada 1444 tu diganti dengan gerabak kereta api, maknanya kita duduk gerabak yang ke 1444. Artinya gerabak, kepala gerabak tu Nabi Muhammad tu, kita 1444. Agak-agak nampak tak kepala kereta api tu? Nampak tak? Tak nampak. Bila kata tak nampak, takut-takut kita ni, zaman kita ni, gerabak kita tu, kepalanya tu dah bukan Nabi, lain. Sebab itu pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu ni, penting kita ajar anak-anak kita ni kenal majlis ilmu, kenal Al-Quran, kenal para ulama. Sebab kenapa? Itulah dia model ataupun modul ataupun silibus yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Yang ini tak payah diajar pun pandai. Betul tak Ibu? Bapak kan? Ini tak payah diajar pun pandai. Yang dia akan minta yang ini, tetapi Quran dia tak minta. Jadi artinya apa yang saya nak sebut, mak bapak lah yang menentukan hala tuju anak tu. Mak bapak lah yang memprogramkan jadual anak tu. Mak bapak lah yang akan menghalakan mana anak ni hidup. Sebab kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Tak ada dosa. Lahir dalam keadaan dosa tak ada. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Mak bapaknya lah nak menjadikan anak ni Yahudi, Nasrani, ataupun nak jadikan dia apa ni, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Itu dalam hadis Nabi kata. Maksudnya Nabi kata anak ni nak jadi baik pun mak bapak dia, nak jadi jahat pun mak bapak dia, nak jadi pandai pun mak bapak dia, nak jadi bodoh pun mak bapak dia. Artinya apa? Mak bapak dia yang akan menghala tujukan anak dia. Mesti ibu-ibu dan bapa sekalian akan ada tanda soal dalam kepala otak. Saya nak ajak untuk kita faham, sebab saya juga seorang mudir madrasah. Saya memang biasa mengalami bab ni. Mak bapak ni biasa dia bagi soalan, dia bagi alasan macam ni. Ustaz, anak saya tak nak ngaji. Ustaz, anak saya tak nak masuk madrasah. Ustaz, anak saya tak nak ngaji, tak nak belajar. Kan? Sebab dah main handset. Yang salahnya bukan anak, mak bapaknya. Faham ibu? Saya tak salahkan anak. Dia tu belum tahu cara hidup. Dia tak tahu hala tuju hidup. Yang menghalakan dia, yang mendidik dia, yang nak letak kat mana, jadi baik tak baik, mak bapak dia. Jadi mak bapak hari ni dia kena pandai psikologi. Dia kena pandai sorong tarik. Jangan dengar anak bila tak nak belajar Quran, tak nak belajar agama, dia pun terus ikut cakap anak tu. Jangan. Kena cari jalan bagaimana anak ni minat pada perkara tersebut. Tu. Kena tarik jalan. Memang anak ni bila dia belajar susah, masa tu dia cari alasan. Belajar susah je, baru ngapal sikit je, tapi tak boleh, ngapal sikit lupa, kemudian dia mula cari alasan. Payah. Maknya pula kalau cari alasan banyak, memang anaknya senang ikut. Tu. Kita kena ingat, iman anak kita itu kita yang bentuk. Ilmu kepada anak kita, kita yang bentuk. Kenapa? Dia tak tahu lagi. Sebab itulah mak bapak dia kena menghala tujukan anak dia. Sejak daripada kecil, jangan didedahkan benda yang pelik-pelik. Tetapi hari ni kita nak kata tak dedah, masing-masing ada benda ni, memang terdedah. Jadi apa yang saya nak sebut kepada ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, seawal kecil-kecil ini, untuk tak terpengaruh dengan benda ni, ada dua benda yang saya nak sebut untuk ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian buat. Dua benda ni kalau buat untuk anak-anak dan anak-anak itu buat, lama-lama dia tak terpengaruh dengan benda ni. Ni testimoni yang saya buat. Apa dia? Pertama, anak-anak dan mak bapaknya hari-hari kena baca 10 ayat surah Al-Kahfi awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi.
hari-hari. Mak, bapa dengan anak sekali kena baca 10 awal ayat surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kena amal hari-hari. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, di mana pada akhir zaman, ketika mana zaman Dajjal nak keluar, begitu juga pembantu-pembantunya nak keluar, maka antara zikir dan wiridnya ialah 10 ayat surah Al-Kahfi, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kena baca hari-hari. Anak kita ni kena ajar ayat tu wiridkan hari-hari. Itu satu. Nak tahu mujarab tak mujarab, buat dulu. Buat dulu baru tahu. Anak tu kena pastikan. Tu sebab saya membina madrasah, syarat pertama bila masuk madrasah, ni tak boleh bawa, ni tak boleh pegang. Duduk dalam madrasah, ni tak boleh pegang. Jadi artinya, bayangkan ibu-ibu, anak ni duduk rumah daripada kecil sampai umur 12 tahun. Tempat saya umur 13 tahun baru masuk. Daripada kecil sampai 12 tahun, hari-hari pegang ni. Betul ibu-ibu? Kan mak bapak hari ni nak diamkan anak nangis dah tak tahu ilmu apa. Betul kan? Neneknya kalau dibagikan cucu, ketiga anak nangis, nak diamkan payah. Betul tak? Tapi bagikan handset, diam dia. Betul? Betul ibu-ibu? Kan? Bagikan handset, diam. Jadi apa? Handset lebih pandai pada neneknya. Neneknya bodoh lama daripada handset tu. Tak cakap terang je. Ni nak bagi faham betul. Jadi oleh kerana ni pengaruh zaman akhir, jadi artinya Nabi sendiri kata cara nak berdepan ialah baca surah Kahfi ayat 10 ayat awal, 10 ayat akhir hari-hari. Nak tahu apa kesannya, buat dulu. Amal dulu, baru tahu. Tapi saya sebut, sebab yang sebut tu bukan saya, Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, ini amalan bagi siapa? Amalan bagi bapaknya dan mak dia. Nak menghadap anak-anak. Ni anak-anak ni, ibu-ibu ni anak-anak, minta maaf cerita, ni bukan anak-anak tak sengaja, ni semua sengaja. Betul ibu-ibu? Ni, anak-anak sengaja ke tak sengaja? Macam, Ustazah, ni, sengaja ke tak sengaja ni? Ibu-ibu, sengaja ke tak sengaja ni anak-anak ni? Sengaja, mana boleh tak sengaja? Semua sengaja, kan? Cuma tak ada niat aja. Tu kan, dia tak ada sahaja aku macam semayang tu, tak ada. Nampak jadi, macam tu je. Yang kedua yang saya nak sebutkan, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, juzuk 13, surah Ibrahim. Ada orang pernah jumpa saya begini. Dia kata, Ustaz, macam mana nak jadikan anak ni supaya ikut cakap orang tua, senang beribadat dan semayang? Kan? Kadang-kadang siapkan bawa botol, Ustaz, bacakan air ni buat penerang hati. Kan? Itu biasa. Padahal Allah Ta'ala ajar dalam Quran, Nabi Ibrahim, dia sentiasa membaca doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini dalam surah Ibrahim juzuk 13. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bukan sekadar dibaca sebagai doa, tetapi baca doa ni dalam sujud akhir tiap-tiap kali sembahyang. Bukan sekadar didoakan gitu, tetapi dibaca pada tiap-tiap kali dalam sembahyang sujud yang akhir. Sebab dalam hadis Nabi kata, sujud akhir ini adalah paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Jadi justru itu doanya tu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa ni, kalau mak dan bapaknya baca, akan tumpah kepada anak dia. Tapi kena baca hari-hari. Itu dia. Ya, hari-hari. Memang
Kadang-kadang kita nak suruh anak kita semayang bukan senang. Dia pegang ni, bang tak dengar, walaupun sebelah surau. Betul ibu Anak kita kalau pegang ni, bang sebelah surau dia tak dengar. Jalan sebelah surau tak jumpa. Betul? Kan tuan-tuan Kalau anak kita pegang ni, bang sebelah surau tak dengar, jalan surau tak jumpa. Kan? Tapi mall kat sana jauh daripada Parit Ahmad ni, mall boleh jumpa. Jadi nak sebutkan kepada kita, antara cara untuk tarbiyah ialah berdoa tadi. Dalam sujud dia akan berubah. Ibu-ibu, saya bini 2. Cakap teranglah. Anak 13 campur dengan anak angkat seorang 14. Anak 13 campur anak angkat seorang 14. Dan campur pula anak-anak madrasah 70 lebih. Jadi campur-campur tu semua jadi 100 lebih kurang lah. Kan? Dalam pendidikan. Macam tak faham tapi dah faham. Ni kena tuang lagi bagus ni. Nampak faham. Baik. Jadi kita ni nak jaga anak murid. Jadi untuk kita jaga, kita ni manusia. Yang saya nak sebutkan, masa kita tidur kita tak jaga dia. Masa kita keluar kita tak jaga dia. Jadi artinya apa? Kita kena ajar diri kita, serahkan anak kepada Allah. Menyerahkan anak kepada Allah. Macam mana nak serah? Iaitu sentiasalah kita berdoa dengan doa tadi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Benda senang je. Boleh faham ibu? Boleh faham? Kemudian apa yang saya nak sebut, Nabi pernah memberi peringatan kepada kita. Zaman kita ni, yang ini tadi saya kata tak payah belajar. Zaman kita ni kalau boleh hari-hari pastikan anak ni dia lekat dengan Quran. Dia lekat dengan Quran. Pagi boleh baca Quran, petang boleh baca Quran, malam sebelum tidur pun boleh baca Quran. Yang ini tak payah suruh, dia pandai. Dia tak ada jadual pun dia pandai buat jadual. Tetapi Al-Quran kalau tak dibuat jadual, memang tak akan pandai. Saya nak sebutkan Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu bacalah Al-Quran itu, kerana Al-Quran itu besok akan datang hari kiamat memberi syafaat pada orang yang membaca. Saya tak pernah jumpa ayat Quran maupun hadis mengatakan peganglah handset tu, nanti handset memberi syafaat. Saya tak pernah jumpa ayat Quran maupun hadis. Tetapi kalau kita pegang Al-Quran, Quran ni besok memberi syafaat kita di hari akhirat. Bukan sekadar akhirat, dalam kubur. Kan ibu-ibu tahu, dalam kubur besok malaikat mungkar nakir tanya. Tuan-tuan pun tahu. Apa dia? Wama imamuka, siapa imam kamu? Betul lah ibu-ibu? Betul, dalam kubur besok kena tanya. Kan? Kalau tak percaya mati dulu baru tahu. Kan? Kalau tak percaya mati dulu. Jadi dalam kubur besok malaikat tanya, wama imamuka, siapa imam kamu? Agak-agak nak jawabnya macam mana ibu-ibu? Agak-agak tuan-tuan nak jawab imam tu imam siapa? Imam Parit Ahmad ke? Tak, mesti kata Al-Quranu imam. Quran itu imam kita. Itu dalam kubur. Bukan tak tahu, dah tahu dah. Tetapi hidup kat dunia tak pegang Quran, masih lagi pegang handset. Padahal tu nak bawa mati dalam kubur tu. Tuan-tuan, ibu-ibu jawab sendiri besok. Saya pun jawab sendiri. Walaupun dekat dunia tak baca Quran, besok jawabnya itu juga. Dia tak boleh jawab handset, Quran juga. Itu dah pasti dalam kubur. Di hari akhirat pun macam tu. Artinya tuan-tuan, akal yang sihat, dia akan usaha macam mana hidup sebelum mati ni, jadikan Quran sebagai bahan bacaan, Al-Quran sebagai panduan. Itu sepatutnya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya biasa kuliah dekat Tasik Dekah. Makcik ni pun biasa datang. Kan? Saya nampak muka tengok macam biasa datang, kenal. Tapi saya nak sebut
saya nak sebut, yang datang semua lebih kurang macam makcik jugalah, 70 lebih, 60 lebih. Kenapa belajar? Sebab ingat dah nak mati. Betul tuan-tuan Sebab tu kita duk tengok orang ni, bila dah tua-tua ni, dia rajin pergi masjid, dia rajin pergi surau, dia rajin pergi kelas ilmu. Kenapa? Ingat nak mati. Ilmu tak cukup, amal tak cukup. Sebenarnya tuan-tuan, tadi saya sebut, ilmu ni kena belajar daripada kecil. Kena belajar daripada kecil. Kecil-kecil kena kenal Allah, kecil-kecil kena kenal Rasul, kena baca Quran. Itu kecil-kecil. Bukan tua-tua, tetapi ramai orang belajar Quran dah tua-tua. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, tak nafi. Untung belum mati. Sempat lagi belajar. Tapi apa yang saya nak sebut pagi ni, oleh kerana ada anak-anak kita ni, inilah tanggungjawab kita. Bukan senang nak jaga. Ibu-ibu kalau fikir balik dalam kepala otak, ni fikir balik, kita flashback balik. Masa dulu muda-muda, masa nak kahwin, tak fikir punya kerja macam ni. Betul ibu-ibu? Dulu masa muda-muda, nak kahwin, nak menikah, nak cari bini, nak cari suami, dia tak terfikir punya kerja susah macam ni. Betul ibu-ibu? Kan? Terfikir susah tak susah nak ngajar Quran. Sebab dulu masa mula-mula nak kahwin, dia tak tanya, bang, kau reti tak baca Quran? Tak tanya tu. Dia tengok muka hidung mancung sikit je, okey lah. Muka nampak macam Syahruhan, jalanlah. Betul ibu-ibu kan? Masa gitu, sebab Nabi sendiri kata, tunkahul mar'ah li arba'. Orang nak kahwin, dinahkai orang perempuan ni 4 perkara. 4 yang biasanya. Pertama, li jamaliha, kerana lawa. Banyak lawa. Bukan kerana suami tu pandai. Bukan kerana isteri tu pandai. Mula-mula tengok hidung mancung je, dah terpengaruh. Betul ibu-ibu? Ni dululah, zaman dulu. Sekarang ni zaman dah taubat. Kan? Dulu. Tu. Tengok lawa. Kan? Kalau tak lawa, tak nak punya. Confirm. Betul ibu-ibu? Cuma yang saya nak sebut lawa ni, nak tanya ibu-ibu lawa ni kat mana? Lawa tu cuma kat mata tuan-tuan. Lawa tu cuma kat mata. Betul? Lawa ni kat mata, bukan kat muka tuan-tuan, kat mata je. Sebab ibu-ibu cuba pergi tanya orang lain. Tanya. Walaupun suaminya tu gelap, isterinya tu putih. Dia minta maaf cerita. Suami gelap, isteri putih. Kalau tanya dengan kita ni, bukan suami dia, bukan isteri dia. Sekali tengok, kau ni macam tak matching betul lah. Kenapa boleh jadi hitam dengan putih kan? Kita tanya laki kau ni gelap tak handsome. Cuba tanya bininya. Laki akulah yang paling handsome pada yang lain. Betul tak? Sebab mata dia tengok. Betul tak tu mata dia. Dia tengok begitu. Artinya yang saya nak sebut kebiasaan manusia macam tu. Dia tengok muka, tengok lawa. Tak tengok ada ilmu, tak ada ilmu. Nombor 2, ada juga kadang orang ni dia suka kat orang lima liha. Kerana apa? Sebab dia tu kaya. Bukan kerana pandai pun. Kerana dia tu anak datuk, okey je. Yang ketiga, dia sebut biasanya lihasabiha. Sebab nasab dia. Dia tu nasab orang baik, kita pilih macam tu. Jarang yang nombor 4, lidiniha. Kerana agama dia jarang. Ibu-ibu pernah jadi mak mertua dan bapa mertua. Saya pernah dah jadi bapa mertua dan isteri saya dah jadi mak mertua. Tuan-tuan jarang sekali orang hari ini bila dia bertanya, kalau nak menantu, kau reti tak baca Quran? Jarang, betul tak? Sebab kenapa? Dia tak nak tanya. Sebab anak dah suka. Anak dah suka. Sebab anak tu pun dia tak pernah tanya masa kenal. Abang tahu tak baca Quran? Dia tak tanya benda tu. Betul? Nah ini kebanyakan. Jadi justru itu, sebab itulah hari ini bab ngaji Quran sak kontrak kat cikgunya. Betul ibu? Sak kontrak wakil kepada ustazahnya. Terpaksa wakil. Kenapa? Sebab dulu masa kenal Quran tak reti baca. Ni bukan nak kata tuan-tuan, ni kebiasaan. Kebiasaan berlaku macam tu. Itu pun masa nak nikah tu, nak buat khatam Quran, pergi cari ustazah dulu. Itu pun bukan khatam Quran, baca Wadduha sampai habis, bukan habis pun. Betul ibu-ibu?
Ni cerita dulu-dulu. Tapi saya nak sebutkan, walaupun benda tu dah dulu, walaupun benda tu dah lepas, yang ini bukan lepas lagi daripada kita. Ini tanggungjawab. Satu tanggungjawab yang tak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu pesan daripada Nabi SAW. Kalau anak ni yang diberikan oleh Allah, kita tak jaga dan tak didik dengan ilmunya, besok anak ni akan tanya besok di hari akhirat. Dia tanya, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tak lama lagi mati. Saya pun macam tu juga kan. Ada ke kat sini yang tak mati-mati lepas ni? Confirm mati. Cepat lambat je. Sehat sakit itu cerita lain kan. Pasti akan mati. Artinya anak ni generasi tinggalan kita. Dia tinggalkan kita. Nabi kata bila mati, yattabi'ul mayyit salas. Bukan ya, iza mata ibnu Adam in qata amalu. Bila mati anak Adam tu putus dah amal dia, kecuali tiga. Tiga tu, pertama sedekahun jariyah. Ni dah biasa kita dengar, sedekah jariyah. Bagi sedekah jariyah maka tak habis, kita mati bersambung. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita ajar anak kita, dia beramal, dia gunakan ilmu tu, kita dekat kubur akan dapat saham dia. Yang ketiga, waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan bagi kita. Cuma soalannya gini, ibu-ibu nak sebut gini, anak kita ni kita sekolahkan dekat sekolah agama 6 tahun. Kan? Negeri Johor ni 6 tahun sekolah agama. Lepas tu campur sekolah khas setahun. Jadi 7 tahun. Ibu-ibu, bapa-bapa, pernah tak test ilmu anak kita yang 7 tahun tu? Pernah tak test ilmu anak kita 7 tahun tu? Macam ibu-ibu, pernah test? Tak pernah kan? Saya nak sebut macam ni. Matinya kita, mati anak Adam, 3 yang tak putus, anak yang soleh. Anak soleh salah satu. Soalannya, cuba test ilmu tu ke anak kita. Apa testnya? Balik rumah tanya. Pertama, contoh, suruh anak tu buat tahlil. Pandai tak dia? Tak buat tahlil. Suruh buat tahlil. Bawa tahlil. Agak-agak erti tak dia? Dia dah sekolah 7 tahun. Agak-agak erti tak dia? Dah pernah test? Ibu-ibu pernah test? Tuan-tuan dah pernah test? Anak ni boleh bawa tahlil tak? Kalau boleh, alhamdulillah, dia sebagai tinggalan anak kita. Kalau tak boleh, artinya doa anak soleh kita tak dapat. Kita mati, jawatan kita tinggal, harta kita tinggal, suami pun kita tinggal, isteri pun kita tinggal. Yang ada tu amal dengan anak soleh. Kalau anak yang kita tinggal nak doakan kita pun tidak, agak-agak kita dalam kubur tu macam mana? Tu cuba fikir. Bukan sekejap duduk dalam kubur tu, bukan sekejap. Daripada Adam sampai sekarang tak bangkit-bangkit lagi. Nabi yang mati dulu sampai sekarang tak bangkit-bangkit lagi. Ibu-ibu punya bapa, nenek, buyut apa semua tu tak bangkit-bangkit lagi, masih lagi dalam kubur. Artinya mereka itu mengharapkan semua doa daripada kita. Tapi kalau anak tak reti nak doa macam mana? Tu yang kita kena lihat. Sebab tu anak ni kena tarbiyah daripada kecil-kecil. Kena tarbiyah. Saya nak tanya ibu-ibu, pernah dengar tak anak ni masuk jamban baca doa? Pernah dengar tak? Anak bukan maknya, anak-anak. Kan? Tuan-tuan masuk jamban pernah baca doa tak? Baca ya? Alhamdulillah. Pernah juga anak baca? Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau tidak, saya pernah pergi kuliah. Ada satu tempat dekat negeri Pahang, bukan kat Johor. Malu nak sebut kat Johor. Dekat negeri Pahang. Saya kuliah bab apa? Doa silahul mukmin. Doa tu senjata orang beriman. Saya tanya orang tua kat depan tu umur 71 tahun. Saya tanya, Ji, ingat tak doa masuk tandas? Terkebil-kebil nak jawab. Tak ingat. Faham? Kalau masuk jamban tak berdoa, siapa kawan dia? Syaitan. Makan tak baca doa, siapa kawan dia? Syaitan. Kalau kita masuk bilik tidur tak doa, siapa kawan dia? Ibu-ibu, bapa-bapa pandang orang rumah
tak baca doa, siapa kawan dia? Syaitan. Betul? Ibu-ibu pergi ke pasar, sini pasarnya mana kah? Oh, kat Bandar. Pasarnya kat mana ni? Kat Bandar kan? Ibu-ibu dengan suami beli ikan kat Bandar, pegang tangan, kan? Couple. Tengah jalan masa tu, sebelah tangan suami ada perempuan lain pegang. Agak-agak muka ibu-ibu macam mana? Agak-agak macam mana? Saya nak tanya, macam mana agak? Apa dia? Confirm ngamuk, betul tak? Betul kan? Saya nak sebut macam ni. Saya nak buat misal sebenarnya. Kalau kita berjalan pergi pasar, kita pegang tangan suami kita, tangan sebelah tu ada perempuan lain pegang, ada janda lain pegang, paling-paling pun kita tunjuk, kau nampak ni tak? Kan? Gitu kan? Kita mesti bagi penumbuk kat dia. Kau tak kenal ke ni laki aku? Kan? Biasa gitu, ibu-ibu. Masuk dalam bilik dekat rumah. Suami nak pegang ibu, ibu nak pegang suami. Tak baca doa, siapa pegang dulu? Syaitan, betul? Pernah tuan-tuan nampak isteri marah masa tu? Cuba tanya balik. Ibu-ibu pernah tak nampak laki marah? Sebab kenal dulu, masa kenal, hidung mancung je, bukan reti pun baca doa. Tak gitu kan? Masa kenal dulu, baca doa dalam bilik pun tak reti lagi. Cuba flashback balik dulu, ibu-ibu, kan? Masa muda-muda tak pernah. Masa tu, siapa terkam dulu? Nak tanya je, boleh jawab ibu, siapa terkam dulu? Syaitan terkam dulu kan? Pernah nampak laki marah? Ataupun ibu-ibu marah sendiri? Tak pernah kan? Tapi kalau tangan laki kita orang lain pegang, marah lama dah, kan? Inilah dia Islam. Yang saya nak sebut, inilah dia Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah yang kita kena faham betul-betul, walaupun simple tetapi bukan senang nak buat. Kalau anak-anak kita ni tak diajar macam tu, saya yakin besok dia kahwin baca doa pun tak tahu. Kalau anak kecil-kecil tak diajar macam tu. Sebab itulah masalah mengajar anak Al-Quran ni bukan pelajaran nombor 2. Saya nak sebutkan pada ibu-ibu, masalah belajar Quran ke anak ni bukan pelajaran nombor 2. Macam kita tengok pada setengah masyarakat kita, dia bila ngajar, bila hantar anak dia pergi sekolah menengah ataupun sekolah rendah, dia siap tuition lagi. Tapi Quran tak ada macam tu. Ini peringatan daripada Nabi SAW. Kita kena faham, masuk dalam kubur yang boleh bela apa? Quran ke matematik? Quran. Quran ke buku sejarah? Quran. Kita yakin bab tu. Kita tahu dah bab tu. Tetapi bila kita hidup atas muka dunia, Quran ni macam pelajaran nombor 3. Bukan nombor 2 lagi dah. Macam nombor 3. Rugi kita. Sebab tu apa yang saya nak pertegaskan bagi diri kita ialah anak-anak kita ini dan kita sendiri, kita jangan sampai anak dan kita sendiri Quran pun tak tahu. Jangan. Tu very simple orang kata. Very very simple. Jadi artinya Al-Quran tu panduan kita. Al-Quran tu panduan kita. Saya nak tanya ibu-ibu, kalau dibagi handset ni dengan Al-Quran, mana lebih dulu pandai? Macam bang, handset dengan Quran, mana lebih dulu pandai? Handset, kan? Cuba fikir macam ni. Handset ni siapa buat? Macam buat? Handset ni siapa buat? Manusia buat. Bila kata manusia buat, handset ni hasil daripada otak manusia. Betul lebih hasil daripada otak manusia. Artinya otak manusia dengan handset, siapa lebih canggih? Otak manusia dengan handset, siapa lebih canggih? Otak manusia, sebab dia buat. Tetapi kenapa manusia terpengaruh dengan benda yang dibuat sendiri? Faham tak? Dia boleh letak otak dia tu hari-hari untuk ngadap benda ni. Pagi WhatsApp, tengah hari Facebook, petang YouTube, malam TikTok, kan? Nak tidur game lagi, kan? Betul tak? Padahal benda ni manusia buat, otak manusia lebih canggih. Tetapi bila dah mata otak hari-hari pegang ni, artinya apa?
dia letakkan otak dia dalam ni. Betul? Bermakna terpenjara dalam benda tu. Maknanya manusia terjajah dengan benda ni. Boleh faham ibu-ibu? Betul kan? Okey. Saya sebut Al-Quran tadi. Al-Quran, Nabi kata kitab panduan dulu, sekarang dan akan datang. Betul? Nabi kata Quran la tanqadi ajaibu. Nabi sebelah hadis, Quran tidak habis keajaiban dia. Artinya ada benda-benda yang pelik-pelik lagi yang kita belum jumpa, tetapi Quran dah sebut akan datang. Maknanya hari ini orang panggil zaman maju. Zaman maju hari ini dengan Quran, mana lebih maju? Cuba beritahu saya. Zaman hari ini Quran, zaman kita maju hari ini dengan Quran, mana lebih maju? Quran lebih maju sebab Quran dia cerita akan datang. Betul? Quran dah cerita, artinya Quran lebih maju daripada zaman maju tu sendiri. Quran lebih maju daripada zaman maju tu sendiri. Al-Quran lebih maju dengan benda ni. Betul tak? Tetapi kenapa kita tak boleh nak jadikan Quran macam mana kita suka pegang handset ni? Itu benda yang hilang dalam masyarakat kita hari ini. Saya bukan nak kata apa tu, ibu-ibu, bapa-bapa siang, ini benda yang memang kita berhadapnya. Benda yang kita tengok hari-hari. Kita tak boleh nak tolak dah. Benda ni memang kita ngadap hari-hari. Jadi artinya kita kena berjaga-jaga. Biarlah kita susah payah, penat dan sibuk dalam mengurus anak kita untuk faham agama. Tak apa. Daripada kita biarkan dia dengan dunia, tetapi dia sesat. Kita ajar anak kita 6-7 tahun untuk sekolah agama. Tetapi dia belajar ni satu hari. Entah tahu 6-7 tahun punya ilmu tu jadi atau tidak, kita pun tak tahu. Sebab itulah yang saya nak pertegaskan, anak ni jangan sampai tak ada pendidikan Al-Quran dalam hidupnya. Saya ibu pernah menerima satu pelajar. Ini pengalaman saya. Pelajar tu daripada Kuala Lumpur. Umur ketika itu 18 tahun. Oleh kerana mak bapak dia dah tak boleh nak jaga, maka dia bawa jumpa kat madrasah. Sebab bapaknya kawan saya, maka dia bawa ke madrasah untuk saya ajar dia. Masa dia sampai ni, saya pesan pada bapak dia, sebelum abang balik daripada madrasah ni, nak tinggalkan anak, saya nak pastikan tangan dia tu tadi tak pegang handset. Sebab daripada awal pegang tu je, tak lepas. Jadi saya tunggu bapak dia untuk ambil handset daripada anak dia tu. Sama ada bawa balik ataupun bagi kat saya. Saya tunggu. Saya tengok bapak dia nak ambil handset tu, ambil masa 2 jam. Kan kalau ibu-ibu, anak, kita boleh rampas ambil itu je, kan? Boleh. Tapi saya tengok bapak tu, kawan saya, nak ambil handset ke anak dia, 2 jam punya merayu dan mengutuk. 2 jam. Saya tengok daripada jauh. Kemudian setelah handset tu dibagi, apa jadi? Anak tadi tu menangis. Menangis berpisah dengan handset tu. Saya nak sebutkan, dalam dunia hari ini, ada jenis macam tu. Tak boleh pisah dengan benda ni. Boleh duduk dekat tempat saya bertahan hanya sebulan. Lepas tu balik semula. Sebulan. Ni hati dah lekat dengan benda ni. Macam ibu-ibu lah kan. Macam tuan-tuan, bila dah very lebing sangat dengan suami, dengan isteri kan. Isteri balik seminggu je balik kampung. Bukan cerai, balik seminggu. Agak-agak bang selesa duduk seorang-seorang rumah. Macam tu, selesa tak? Tak selesa. Tidur pukul 12 terbangun, ngadap sebelah tak ada orang. Kan? Nak bangun pagi tak ada orang siapkan air. Macam ibu-ibu suami tinggalkan seminggu kursus. Agak-agak kepala stres tak stres. Confirm stres. Kejap-kejap telefon, bagi WhatsApp, engkau bila nak balik, padahal dah tahu seminggu nanti nak balik. WhatsApp lagi. Tu dah tak tentu arah. Kan? Ini dah lekat betul. Tinggalkan menangis.
Bayangkan macam mana nak bentuk anak macam tu. Setengah masyarakat kita pula jenis pahaman begini. Bila hantar je anak madrasah, hari ni hantar, besok wali dah. Dia punya otak kepala dia, besok dah rasa jadi macam wali. Padahal anak wali. Tu dia. Kan? Anak tu dah accident, kereta total loss, dia suruh betulkan balik. Tu lebih kurang macam tu. Kan? Tak, saya sebut ni pengalaman. Sedangkan anak itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Anak tu amanah yang kena kita didik. Kita kena didik. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu-satu. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, di hari akhirat kata Nabi, Allah Ta'ala sebut, yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Maksudnya apa? Di hari akhirat, suami akan lari daripada isteri, isteri akan lari daripada suami, mak akan lari daripada anak, bapa akan lari daripada anak. Kenapa lari? Dalam Quran kata, masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Esok hari akhirat tak sempat nak tanya khabar. Tapi ibu-ibu tengok, kiamat belum lagi. Kiamat belum lagi. Tetapi kita tengok dengan handset ni, satu rumah tak bertegur siapa. Betul ibu-ibu? Pergi warung, satu keluarga tak bertegur siapa. Masing-masing main ni. Bapaknya, maknya, suaminya, isterinya dengan anak. Order dah order, tapi masing-masing. Betul tak? Masing-masing sibuk dengan diri. Quran kata sibuk dengan diri sendiri besok di hari akhirat. Di hari akhirat besok. Tetapi belum kiamat dah nampak dah. Belum kiamat dah nampak. Jadi kalau macam tu, ibu-ibu risau tak risau? Risau tak risau? Risau. Belum kiamat ada dah atas muka bumi. Sebab itulah kita ni kena jaga jadual kita. Kena jaga program kita. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham bapa? Saya pada pagi ni tak akan ambil masa lama. Jam tu pukul 10.30 dah. Saya cakap tadi saya nak berhenti 10.30. Kan? Dia biasa macam ni, ceramah ni kalau cepat habis tu orang paling suka. Tak gitu ibu-ibu kan? Cepat habis paling suka. Kenapa? Cepat makan, cepat balik. Tu memang begitu. Tu normal. Tapi yang saya nak sebut kepada ibu-ibu, saya cakap dah lebih kurang 45 minit. Saya 9.40 tadi sejak mula. Saya nak tanya ibu-ibu, ingat tak semua yang saya cakap tadi? Ingat tak? Ada catatan dia. Ingat, agak-agak kalau saya tukar kat depan ni, saya duduk situ nak dengar, boleh cakap tak? Tak. Sikit-sikit boleh. Tak, ini benda penting. Benda penting bukan benda tak penting. Saya, Tok Ketua, begitu juga ibu-ibu dan yang lain, semua ada anak, semua ada tanggungjawab sendiri dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebelum saya nak tutup, saya nak sebutkan satu peringatan daripada Nabi untuk saya dan tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Nabi kata apa? La yara wajhi salasatu anfasin. Besok hari kiamat ada orang yang tak boleh tengok muka Nabi SAW. 3 kelompok manusia. Hari kiamat besok ada orang tak boleh tengok muka Nabi. Maksudnya apa? Nabi pun tak nak tengok dia. Dia pun tak dapat tengok muka Nabi. Dalam kita ni jadi umat dia akhir zaman, tak pernah jumpa Nabi. Jadi Nabi kata ada 3 kelompok manusia. Siapa 3 tu? Nombor 1, aqul walidain, iaitu orang yang menderhaka kepada mak bapak, tak dapat tengok muka Nabi. Jadi ibu-ibu, sebab tu saya kata tadi, anak kita ni kena kenalkan dengan Nabi. Bila dia kenal dengan Nabi, dia akan taat kepada mak bapak. Orang yang menderhaka kepada mak bapak tak dapat tengok muka Nabi. Bukan senang. Hari ini kalau kita duk tengok hari ni, minta maaf cerita ibu-ibu, anak-anak kita hari ni melayan kawan lebih utama daripada mak bapak. Tak percaya? Kawan bagi WhatsApp, mak panggil, mana dulu dia jawab? Kawan dulu. Tu akhir zaman. Akhir zaman tu yang kena jaga-jaga.
Bila anak sudah mula tak menghormati mak bapak, untuk tengok Nabi tak dapat. Kalau muka Nabi tak nampak, tak dapat, agak-agak sepatnya macam mana? Tu kita fikir tuan-tuan. Hari akhirat tuan-tuan, hari akhirat tak ada orang lain tolong, kita sendiri. Syafaat Nabi lah yang boleh tolong kita. Suami belum tentu, isteri belum tentu, anak belum tentu, masing-masing sibuk dengan diri masing-masing. Dekat dunia pun dah nampak, baru ada handset sebiji, dah lupa dengan mak bapak, dah lupa dengan adik-beradik, dah masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Isteri kita kat dapur dengan dia punya alumni kawan sekolah, suami dekat Serambi dengan alumni kawan sekolah. Betul ibu-ibu? Kan? Kadang ibu-ibu dekat rumah seorang-seorang dengan suami, ibu dekat dapur, suami dekat Serambi. Tak jumpa, masing-masing dengan member masing-masing main TikTok, baru masak siakap tiga rasa, snap, upload status, kan, bagi kat kawan-kawan. Laki pula macam tu juga, jadi sibuk dengan diri masing-masing. Betul? Ni program hari ini yang saya nak sebutkan, program yang melalaikan kita. Jadi jaga anak kita, diri kita dengan keluarga, supaya kita dapat tengok muka Nabi. Nombor 2, Nabi kata, orang yang tak layak tengok muka Nabi ialah tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Orang meninggalkan sunnah Nabi ni tak layak tengok muka Nabi. Jadi kalau kita ni jadi umat Nabi Muhammad, belajarlah untuk berpegang kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak. Cuma yang saya nak sebutkan dalam masyarakat kita untuk mudah faham, sunnah Nabi ni suruh kita semayang dekat masjid surau, sembahyang berjemaah. Jadi artinya kalau ibu-ibu tak reti nak sembahyang berjemaah, suami tu disuruh pergi sembahyang berjemaah. Kejut pagi-pagi, bang, bangun. Tu Bilal dah bang, suruh pergi masjid. Jangan dipeluk aja sampai pagi. Silap-silap dua-dua tak sembahyang. Kan? Betul tuan-tuan, ibu-ibu jangan main-main. Saya nak sebutkan pelukkan ibu-ibu tu berbahaya. Betul ibu-ibu kan? Pelukkan ibu-ibu tu berbahaya. Kan? Kuat mana pun seseorang lelaki angkat besi, kena peluk dengan ibu-ibu, tombang. Betul tak? Betul ke tidak tu? Nak ngaku tak berani. Betul tuan-tuan? Walaupun dia kuat nyawit tu, nyawit angkat sawit 1 tan, 2 tan, tapi ibu peluk dia, tombang. Sebab tu nak sebutkan apa? Supaya kita ni pagi-pagi kejut dia, pergi bang masjid, nak hidupkan sunat Nabi. Boleh faham ibu-ibu? Boleh? Jangan tidur sama-sama, sebab tu bahaya pelukkan ibu-ibu tu. Walaupun nampak lembik aja, tapi sekali kena peluk, tombang. Kan kata pepatah Melayu, tangan yang menghayun buayan, apa sambungan dia? Boleh goncang dunia, kan? Tangan hayun buayan boleh goncang dunia. Lembik-lembik ibu-ibu tu goyang dunia tu. Power tak power? Kuat-kuat tuan-tuan, jangan temberang, kena peluk, tombang. Tapi apa yang saya nak sebutkan kepada kita tadi, Nabi kata jangan tinggalkan sunnah. Simple aja. Kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Tu dia. Nombor 3, kata Nabi, orang yang tak tengok muka Nabi ni, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mana-mana orang yang nama aku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku, orang ini tak layak tengok muka Nabi. Artinya kat sini disuruh rajin berselawat kepada Nabi. Dengar nama Nabi Muhammad, berselawatlah kepada Nabi. Kalau tak berselawat kepada Nabi, maka tak layak tengok muka Nabi. Itulah pesanan Nabi SAW kepada kita. Jadi saya kira cukuplah kadar tu. Pada pagi ni banyak dah tu. Dah banyak. Bukan senang nak ingat. Sebab masing-masing bila dengar tuan-tuan, ibu-ibu, pen tak ada, buku tak ada. Yang ada 2 orang, 3 orang je. Yang lain pakai telinga. Kan? Hebat tu. Saya biasa tuan-tuan saya pernah buat public speaking ni dekat UIA dulu. Pesyarah sebut saya buat public speaking dulu. Kan? Saya tengok orang-orang yang belajar ni, rupa-rupanya bila kita bercakap, dia dengar pakai telinga. Pen tak ada, kertas tak ada. Kira-kira tuan-tuan ni memang universiti betul. Hebat tu. Kan? Hebat. Tu yang saya segan nak cakap banyak-banyak. Kan? Tu segan.
dah masuk universiti, cumanya banyak ilmu tak amal tidak, wallahu a'lam. Tu yang penting kita kena ingat. Dan kita ibu-ibu kena ingat anak ni, yang saya nak sebut sikit ujung. Sebagai ibu dengan bapa, biasa kita ni bila hidup rumah tangga, bila dah ada macam-macam problem tanggungjawab, kadang-kadang dia akan sampai kepada peringkat stres. Betul? Bila stres, ibu-ibu dan bapa sekalian, berdepan dengan anak-anak, jangan sekali-kali keluar perkataan yang tak elok. Jangan sekali-kali keluar. Doa mak bapak, doa ibu adalah makbul. Doa ibu lebih baik daripada 70 para wali. Jadi artinya mak bapak, mulut dia nak kena jaga. Jangan bila dia punya stres, sibuk, dia kata kau jangan main, kan? Lepas tu mulut keluar bukan main, macam-macam. Babi, setan, sial semua keluar, kan? Na'udzubillahi min. Kita ni biasakan mulut dengan doa, kan? Walaupun dia tu degil macam mana, anak kau ni jadi orang baik insya-Allah, kan? Walaupun kita memang stres, kan? Nah itu yang kena jaga. Kenapa? Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Doa tu senjata bagi orang yang beriman. Jadi kita kena gunakan doa tu sebagai senjata. Artinya kalau kita nak petik kelapa kena pakai senjata, kita nak potong daging pun kena pakai senjata juga, maka kita nak membina anak kita pun kena pakai senjata. Senjata tu tak lain tak bukan ialah doa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang pegang hati anak-anak kita semua ni. Hati ibu-ibu dan bapa saya semua dipegang oleh Allah. Jadi kita kena serah balik kepada Allah. Kita kena berdoa banyak kepada Allah supaya kita punya masalah hidup atas muka dunia ini selesai. Jadi sekadar itulah pada pagi ini yang mampu untuk saya sampaikan. Moga-moga kehadiran tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian dan saya dan anak-anak kita ini diberkati oleh Allah SWT. Sama-sama kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Moga Allah merahmati kita dunia akhirat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man ma'ana syaqiyan wa la madudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amlun alaina bis safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna syukra tawakkuli alaika wa husna zanni bik wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi wa'fid darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.